Aduh. Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini diangkat semula isu Muhammad Amin Al-Idrisi apabila beliau mendapat sambutan yang sangat menggalakkan oleh rakyat Malaysia, terutamanya netizen-netizen dekat TikTok. Walaupun beberapa negara telah menunjukkan ketidakselesaan atas kehadiran Muhammad Amin Al-Idrisi ini, tetapi nampaknya ia tidak memberikan banyak kesan kepada pihak penganjur. Kerajaan negeri Terengganu, Kelantan, Kedah, Melaka, bahkan negeri Selangor ini telah menyekat majlis-majlis beliau dengan pembatalan program-programnya. Tetapi ketampanan wajah cicit Rasulullah SAW ini sangat menggetarkan jiwa netizen. Mufti Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Yusof Ahmad, dia sebut, dia kata, kita yang mendengar cerita-cerita macam ini sebenarnya abaikan sajalah. Apa-apa dakwaan mengatakan dirinya keturunan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sama ada dia keturunan Nabi ke tak, ini pun semua keturunan Nabi Adam AS belaka. Jadi tak ada peliknya kalau ada dakwaan-dakwaan seperti itu. Menarik apa yang disebutkan oleh Mufti Negeri Sembilan ni. Dia kata apa lagi? Maka tak perlulah kita terpengaruh sekaligus beri peluang kepada orang-orang ini, sebab mereka hanya nak mencari nama, itu sahaja. Apa yang lebih membimbangkan saya apabila saya melihat satu potongan gambar daripada video TikTok yang menyebutkan 14 hari beliau di sini tanpa kitab dan tanpa daurah, agama menyelinap masuk ke dalam lubuk hati umat. Sahabat-sahabat, kita tidak menafikan keturunan seseorang apabila dia telah menyatakan bahawa dia berketurunan dengan keturunan itu. Oleh itu, kita tidak menafikan nasab keturunan Muhammad Amin Al-Idrisi ini kepada Nabi SAW. Hal nasab itu kita serahkan kepada ahlinya di dalam bab ini. Boleh jadi dia berketurunan Nabi SAW, boleh jadi dia tidak berketurunan itu, dia hanya bohong kepada kita saja. Pun begitu, saya suka dengan kenyataan Mufti Pulau Pinang yang dia sebut kita tidak boleh memberikan reaksi yang tergesa-gesa dan taksub sama ada menyokong atau menolak seseorang yang mendakwa berketurunan Rasulullah SAW. Cuma kita perlu tahu dan faham bahawa di dalam pertimbangan Islam, keturunan yang mulia bukan kriteria bagi kemuliaan. Anda boleh rujuk dalam akhbar Sinar Harian 10 hari bulan 10 tahun 2022. Kenyataan TikTok yang kita paparkan tadi ini sangat berbahaya jika dilihat daripada sudut teks yang lebih luas. Cuba bayangkan, bagaimana keturunan-keturunan Nabi SAW yang lain yang bersusah payah datang ke negara kita, bersusah payah membawa ilmu dan pengetahuan, mengajar umat dengan kitab dan juga daurah. Mereka mengajar ilmu dengan menyampaikan kuliah serta menulis buku untuk menambahkan kefahaman umat. Tiba-tiba datang pula kawan ni tanpa membawa ilmu, hanya berberkahkan wajah yang putih dengan janggut yang ditrim, tanpa membawa sebarang tinggalan Nabi SAW yang paling utama, tetapi didakwa bahawa dia dapat menyelinap masuk ke dalam hati umat. Agama dapat menyelinap masuk ke dalam hati umat disebabkan dia. Jika perkara seperti ini dibiarkan, maka kita akan dapati negara kita berada pada tahap keilmuan yang begitu rendah, begitu lembab, begitu mudah dipengaruhi. Hanya dengan nasab keturunan yang bagus, orang itu dimuliakan semulia-mulianya. Sampai makan udang pun kena kopek. Duduk pun bertatahkan pelangmin orang kahwin. Kemudian duduk posing sana, duduk posing sini. Aduh, hai. Kalaulah ini adalah agama, pasti kita akan mengangkat ramai orang-orang Syiah. Kerana ramai juga daripada kalangan mereka adalah Ahlul Bait, cucu cicit Nabi SAW. Kalau inilah agama, pasti kita akan mengangkat tinggi Raja Jordan yang isteri dan anak-anak perempuannya dressing kalah Paris Hilton. Nabi SAW telah meninggalkan kepada kita satu warisan yang cukup besar nilainya. Warisan ini bukan sekadar rupa paras dan darah keturunan, tetapi ia adalah ilmu dan ulama. Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha riddan li talibil ilmi. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ard
hatta al-hitani fil ma'i wa inna fadla al-alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama'a warathatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesiapa yang menyelusuri jalan dengan tujuan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Para malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda redha buat penuntut ilmu. Para makhluk di langit dan juga di bumi, bahkan ikan-ikan di laut juga akan meminta ampun buat penuntut ilmu. Kerana kelebihan seorang alim, orang yang berilmu, ke atas abid, iaitu orang yang tukang ibadah, adalah seumpama kelebihan bulan berbanding seluruh bintang-bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi. Apatah lagi para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Sesiapa yang mahu mengambilnya, maka dia telah mengambil keuntungan yang sepenuhnya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Bermakna, yang Nabi SAW tinggalkan itu adalah ilmu yang perlu dituntut. Yang Nabi tinggalkan itu adalah ulama yang perlu dimuliakan dengan cara kita belajar daripada mereka. Nabi tak tinggalkan zuriat baginda dengan tujuan sebagai bahan pameran, bahan pemujaan, untuk posing sana, posing sini, pakai pakaian itu, pakai pakaian ini. Menyanjung keterlaluan sehingga menjadikan dia lebih berbanding tokoh-tokoh agamawan di tempat kita. Ini tidak disuruh oleh agama. Bukan itu yang Nabi SAW tinggalkan. Dan bukan itulah yang menjadi keutamaan agama Islam. Para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in sangat memahami tentang hal ini. Sangat memahami tentang warisan daripada Rasulullah SAW ini. Saya kongsikan kepada anda secara eksklusif satu cerita daripada Abu Hurairah. Satu hari Abu Hurairah melalui sebuah pasar di Madinah. Dia berhenti kemudian dia kata, "Ya ahla suq, ma'ajazakum." Qalu, "Wa ma dhaka ya Abu Hurairah?" Qala dhaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassamu wa antum hahuna ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu. Qalu wa aina huwa? Qala fil masjid. Fa kharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum tarja'u. Fa qala lahum ma lakum? قالوا يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذكرون حلال والحرام فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. Kata Abu Hurairah, wahai orang-orang yang sibuk di pasar, apakah yang menyebabkan kalian tidak bersemangat? Mereka pun bertanya, tidak bersemangat macam mana wahai Abu Hurairah? Lalu Abu Hurairah kata, tu warisan Rasul SAW sedang dibahagi-bahagikan, sedangkan kamu masih duduk kat sini. Tidak mahukah kamu pergi dan mengambil bahagian kamu? Mereka pun bertanya, dekat mana tempat tu? Abu Hurairah menjawab, di masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Lantas mereka segera pergi ke masjid, tetapi Abu Hurairah tidak ke mana-mana. Dia duduk je dekat situ. Sehinggalah orang-orang itu kembali datang kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya, mengapa kamu kembali? Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami telah pergi ke masjid dan masuk ke dalamnya, tetapi kami tidak melihat apa-apa pun yang dibahagikan. Lalu Abu Hurairah bertanya, tidakkah kamu melihat sesiapa di sana? Mereka menjawab, ya, kami ada melihat orang bersolat, membaca Al-Quran, serta mempelajari yang halal dan juga yang haram. Abu Hurairah berkata, apa benda lah kamu ni? Itulah peninggalan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat, kisah ini dikongsikan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Awsat dengan sanad yang hasan. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada kisah Abu Hurairah ni? Kita belajar bahawa Nabi SAW tinggalkan ilmu. Jadi ambil ilmu itu. Bukan Nabi tinggalkan wajah dan ketampanan, sehingga itu yang menjadi model pameran. Al-Abbas bin Abdul Muttalib setelah kewafatan Nabi SAW tidak diangkat duduk dekat situ dijadikan tontonan orang ramai. Al-Hasan dan Al-Husain juga tidaklah menjadi tontonan orang ramai, tetapi orang berpusu-pusu mencari ilmu, kerana itulah warisan Nabi SAW. Sahabat-sahabat, keturunan Nabi ni ramai sangat. Bahkan di Malaysia tidaklah ketandusan keturunan Nabi. Ramai ulama di Malaysia ini adalah daripada jalur keturunan Nabi juga. Mereka itu lebih layak dimuliakan berbanding Muhammad Amin Al-Idrisi yang background pengajian Islam pun kita tak jelas dengan dia. Pengajian-pengajian dia banyak di Asia Polis, Perancis dalam bidang perundangan. Bukan perundangan Islam pun. Ni kita ada ustaz-ustaz yang ramai berketurunan Nabi. Mereka itu lebih layak dimuliakan kerana ilmu yang mereka bawa. Tetapi mereka tidak pun canang-canang nasab keturunan Nabi.
Ada Habib Ali Zainul Abidin, Ustaz Said Syahrizan, Ketua Penolong Mufti Wilayah Persekutuan, Ustaz Said Nur Hisham, keluarga-keluarga Al-Idrisi, keluarga-keluarga yang belakang dia ada Al-Attas seperti Profesor Said Muhammad Naqib Al-Attas. Bahkan saya terbaca Ustaz Engku Ahmad Fadil juga termasuk mempunyai jalur keturunan Rasulullah SAW. Kalau nak ikutkan, mereka ini patut lebih dimuliakan dan diangkat kerana mereka adalah anak keturunan Nabi dan mengangkat isu-isu risalah Nabi SAW. Mereka patut lebih diutamakan. Bukan Muhammad Amin Al-Idrisi itu. Guru kami dekat Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib dan ramai pimpinan ulama-ulama dekat Al-Azhar juga daripada jalur keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu mulia bukan kerana nasab tetapi kerana ilmu yang mereka curahkan. Kalau sekadar keturunan Nabi yang handsome, Syed Saddiq pun keturunan Nabi juga. Handsome jugalah Syed Saddiq itu, Wahabi Syed Saddiq itu. Tapi awak belum tentu nak pilih dia dalam pilihan raya nanti. Wallahu ta'ala alam. Adakah dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama.